Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan main permainan yang dinamakan sebagai paper shape. Okay, sebelum kita bermain, saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Irfan Sufi bin Yohabidin. Okay, kita ada 6 pemain. Antaranya Nurul Atikah binti Nurizam, Khairul Nur Jalilah binti Khairul Saidi, Saya. Muhammad Abbas Abdillah bin Abdul Karim, Saya. Nur Zunatul Aqilah binti Muhammad Khairuddin. Saya. Okay, pemain kelima Fahana binti Sugiman. Ya, saya. Yang terakhir Nur Sabrina binti Khairuddin. Saya. Okay, objektif permainan kita ini dah sentiasa bersedia menghadapi semua cabaran. Dengar arahan dengan lebih sensitif, dapat menunjukkan kreativiti masing-masing ketika bermain dan dapat menunjukkan hasil aktiviti setiap bentuk kertas dan dapat membincangkan pengalaman sepanjang aktiviti. Saya akan berikan cara-cara untuk bermain paper shape ini. Okay, yang pertama, sebelum bermain, setiap pemain harus sediakan kertas A4. Semua ada kan? Kertas A4? Okay, semua ada. Kita akan memainkan permainan pantas untuk membuktikan beberapa fakta mengenai komunikasi yang akan diberikan dan memberitahu serangkaian arahan mengenai apa yang harus dicuba dan dilakukan dengan kertas yang mungkin akan dilakukan mengikut arahan yang serupa pada masa yang sama. Pemain perlu menggunakan penutup mata ataupun menutup mata saja semasa permainan. Ada dinasihati untuk tidak menanyakan apa-apa soalan sepanjang permainan berlangsung. Saya akan memberikan masa 10 saat setiap arahan yang diberikan. Semua pemain membuka mata dan memeriksa apa yang mereka lakukan pada kertas. Okay, kita akan start bermain. Semua sedia? Okay, yang pertama. Sebelum tu, tutup mata dahulu. Tutup mata. Okay, yang pertama. Lipat kertas anda menjadi 2. Sepuluh saat. Okay, arahan kedua. Koyakkan sudut kanan atas kertas. Okay, semua dah. Arahan ketiga. Lipat kertas menjadi 2 sekali lagi dan koyakkan sudut kiri bawah kertas. Okay, dah 10 saat. Okay, arahan terakhir. Koyakkan sudut kanan atas selayan kertas. Okay, kalau semua dah, buka mata dan boleh tengok hasil. Okay, semua tak sama.
Semua tak sama setiap orang. Okay, analisis kemudian kita ini selepas semua telah bermain, setiap orang harus committed sepenuhnya untuk mengikut arahan. Pemain kadang-kadang ingin tahu dan ingin buktikan bahawa permainan ini mempunyai intensif komunikasi yang tinggi. Setiap orang kemungkinan besar akan memerlukan hasil pemahaman mereka yang berbeza yang tersendiri berdasarkan arahan yang diberikan. Setiap pemain harus peka berdasarkan arahan yang akan diberi. Ikut hasil permainan kita tadi. Okay, saya akan berikan beberapa soalan berdasarkan permainan kita ini. Okay, arahan pertama. Bagaimana anda dapat menerapkan perkara yang baru anda pelajari mengenai aktiviti ini? Siapa boleh mulakan dahulu? Okay, saya akan mulakan dulu. Perkara yang saya dapat terapkan daripada pelaksanaan aktiviti ni adalah kita perlu yakin dengan setiap perkara yang kita lakukan. Sebab kalau kita tak yakin dengan diri kita, kalau kita nak berniaga, macam mana kita nak yakinkan pelanggan untuk membeli barang kita. Yang kedua pula, yang saya dapat adalah kita perlu berani. Maksudnya kita tak perlu takut untuk membuat atau menerima sebarang cabaran dan halangan yang datang. Kerana daripada cabaran dan halangan inilah yang menjadikan kita seorang yang lebih berdikari dan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saja. Okay, terima kasih Fahana. Dan siapa lagi nak jawab? Okey, saya. Berdasarkan permainan tadi, apa yang saya dapat adalah komunikasi dua hal itu sangat penting. Daripada permainan tadi, komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi secara sahala, yang mana kita perlu mendengar arahan saja tanpa bertanyakan soalan. Dalam dunia keusahawanan tak semestinya kita contoh kalau kita meniaga barang, kita perlu juga minta maklum balas daripada pelanggan, dan kemudian pelanggan pun akan memberi maklum balas yang baik ataupun buruk. Jadi dengan cara itu kita dapat memperbaiki ataupun menambahbaikkan kita punya perniagaan tu. Yang kedua, apa yang saya dapat adalah kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga kena menjadi pendengar yang baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Akilah. Okay, saya akan berikan soalan kedua. Pada pendapat anda, apakah kekurangan aktiviti ini? Okay, saya jawab. Bagi soalan ini, dapat dalam permainan ini adalah dari segi bahan yang diberikan arahan oleh host kita. Sebagai contoh, apa ketak A4. Bagi saya, ketak A4 itu tidak spesifik diberikan. Sepatutnya dari segi warnanya ke ataupun jenis seperti test pad ataupun kertas A4 yang kosong itu dan sebagainya. Jadinya dalam sebuah perniagaan atau kesawanan itu mestilah mempunyai komunikasi ataupun arahan itu lebih spesifik diberikan supaya produk atau servis yang dihasilkan itu mendapat persetujuan bersama. Itu sahaja. Terima kasih Sabrina. Siapa ada jawapan lagi untuk soalan kedua? Saya jawab. Okey, apa yang dapat disimpulkan daripada kelemahan permainan ni dia tak boleh suarakan pendapat dan bertanyakan sesuatu benda. Hal ini kan dia akan menyebabkan seseorang itu dia teragak-agak untuk mengambil risiko dan membuatkan seseorang tu tak boleh fokus meskipun diberi peluang untuk mengikut kreativiti masing-masing. Kalau dapat diterapkan dalam diri seorang usahawan yang memerangkap kepada majikan, kepada pekerja, dia seharusnya mendengar dan menerima cadangan dan bertanya, dan juga harus bertanyakan pendapat kepada pekerja dan juga pelanggan untuk memajukan perniagaan beliau, untuk memajukan perniagaan mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hatika. Okay, soalan terakhir. Adakah anda berasa aktiviti ini berjaya dilakukan atau tidak? Sila berikan pendapat anda. Saya nak jawab. Bagi pendapat saya, melalui aktiviti ni berjaya
sebab walaupun walaupun arahan diberikan, setiap pemain ada cara tersendiri untuk dia nak bertindak. So sama dengan usahawan, dia memainkan daya kreativiti. Maksudnya walaupun pekerjaan dia orang sama sebagai seorang usahawan, tapi dia orang mempunyai cara tersendiri untuk macam mana dia nak majukan perniagaan dia orang. Terima kasih. Okay, terima kasih Jalilah. Okay, Abbas ada pendapat? Bagi saya, pendapat saya rasa permainan ini kurang berhasil dan berjaya kerana saya beranggapan bahawa tiada kurang atau komunikasi dua hala di antara moderator dan pemain. Ini mengakibatkan pada akhir permainan dapat berbagai corak kertas yang boleh kita lihat. Bagi saya ini amat tidak bagus dalam suatu organisasi usahawan apabila usahawan tu memberikan arahan kepada para pekerjanya. Dia perlukan komunikasi dua hala. Jadi dia nak pastikan yang para pekerjanya faham objektif atau arahan yang ingin disampaikan kepada para pekerjanya. Jika para pekerjanya tidak faham atau kurang faham tentang arahan tersebut, akhirnya arahan yang usahawan yang berikan tu tidak dapat dirasasikan oleh para pekerjanya. Saya rasa cabaran yang paling susah adalah arahan yang diberikan oleh moderator. Dan juga arahan untuk menutup mata untuk kita melakukan arahan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya tak pasti kalau kita nak koyakkan ke atau kita buat lubang antara kertas tersebut. Jadi itu adalah antara cabaran yang dihadapi oleh saya dalam permainan ini. Terima kasih. Okay, berdasarkan permainan kita ni, dapat saya simpulkan bahawa kerjasama dan komunikasi dua hala itu amat penting dalam sebuah organisasi kerana pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dengan arahan yang sebetulnya. Okay, itu saja rasanya untuk permainan kita pada hari ini. Okay, sebelum tamat, ada siapa nak tanya soalan? Sebelum Tak ada. kita habis. Okay, tak ada. Okay, itu saja permainan kita. Sekian, terima kasih.